Ini slide ni adalah refreshment sahaja. Mungkin saya rasa awak semua dah belajar tentang topik ini untuk batch-batch ataupun SEM yang lepas. Jadi ini untuk refreshment sahaja sebelum kita masuk kepada berkaitan tentang perundangan koperasi. Kenapa saya nak buat refreshment ni sebelum kita masuk pada perundangan koperasi? Sebab kita nak tengok balik apa itu koperasi, macam mana koperasi ni wujud, apa konsep dan jati diri yang perlu ada sebelum kita faham tentang koperasi itu. Jadi next Rowena, slide. Okey. Dalam slide ni ada beberapa perkara yang saya nak kita refresh, iaitu berkaitan tentang sejarah. Macam mana koperasi ni wujud dekat Malaysia dan apa tu maksud dan konsep kerjasama, definisi nilai-nilai prinsip dan juga apa beza koperasi dengan syarikat swasta dan juga siapa yang mengawasi gerakan koperasi dekat Malaysia. Jadi saya percaya dan saya harap awak semua masih ingat lagi lah semua item-item yang saya baru cakap ni. Ingat lagi tak semua? Tak ingat dah? Tak. Sudah lupa betul. Dah lupa dah. Okey, tak apa. Next, Rowena. Next. Okey, jadi kalau awak masih ingat lagi kenapa wujudnya gerakan koperasi ni, dia dah wujud lebih lama daripada tahun 1844. Ya, kalau awak tengok slide tu, tulis daripada revolusi perindustриan. Dia sebenarnya dia dah wujud dekat dunia ni sebelum 1844 lagi. Tapi dia punya dokumentasinya dah tak ada. Kita tak ada dari segi dokumentasi, tak ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang wujudnya gerakan koperasi lebih awal. Jadi kalau ikutkan gerakan koperasi dari peringkat dunia ni bermula daripada revolusi perindustrian. Kalau kita tengok dekat Eropah, kalau dekat Eropah ni dulu-dulu orang dia bercucuk tanam kan daripada sektor pertanian, dia tanam gandum, tanam apa lagi, jagung, tanam bijirin. Kemudian bila kilang-kilang, mesin, jentera diwujudkan, mereka berpindah daripada industri pertanian pergi ke industri perindustrian. Jadi berlakulah revolusi perindustrian masa tu. Jadi apa yang berlaku, rakyat-rakyat ketika itu kalau kita tengokkan rakyat-rakyat bawahan tu mereka tertindas disebabkan oleh sikap kapitalis ataupun majikan-majikan, owner kepada kilang tu. Ya, orang-orang yang kaya ini dia menindas rakyat bawah menyebabkan pelbagai masalah ekonomi dan sosial. Jadi bila orang miskin ni dia ditindas macam mana? Contohnya bayar gaji tu dibayar dengan upah yang murah ataupun tu dia tak bayar dari segi duit tapi dia dibayar dari segi kupon. Jadi kupon tu kalau dia nak beli barang keperluan asas, dia kena beli dekat kedai majikan dia. Jadi kupon tu pula hanya ditukar untuk certain barangan keperluan. Jadi bila dia beli barang, contohnya tepung yang dia dapat bukan semuanya tepung, tapi tepung yang dicampur dengan pasir. Kalau nak beli minyak dicampur dengan air. Jadi maknanya orang-orang di bawah ataupun orang-orang miskin pada ketika itu memang ditindas. Jadi berlakulah bila orang miskin, kemudian keadaan tempat tinggal pun susah dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, ada 28 orang penenun kain, diorang bersama-sama sumbang 1 pound seorang. Jadi bila ada 28 orang, 28 pound, kalau 28 pound dekat Malaysia ni bersamaan dengan kalau harga sekarang lah, 1 pound, 1 pound sterling bersamaan dengan RM5 Malaysia. Kalau ikutkan 1 pound tu memang banyak gila lah pada ketika tersebut tahun 1844. Jadi suara saya putus-putus ke? Tak ada. Kadang. Mungkin ada line yang putus-putus lah. Mungkin line saya yang slow ataupun mungkin line
kawan-kawan yang slow kan. Tapi kalau tak clear tak apa, bagi tahu je saya. Okey, jadi 28 orang penenun kain ini bersama-sama buka kedai runcit yang pertama. Apa yang diorang buat, prinsip yang dijalankan untuk kedai runcit koperasi tu, setiap transaksi jualan hanyalah secara cash sahaja. Maknanya nak beli barang, nak beli gandum, nak beli minyak, kena bayar cash. Tak boleh bayar hutang. Jadi sebab itu, koperasi Rochdale dia boleh sustain. Dia boleh kekal lama. Ya. Walau bagaimanapun, tahun 1844, sekarang dah 2020, koperasi ni dah tak wujud. Tetapi dia dah dijadikan sebagai kedai runcit koperasi Rochdale ni, dia dah jadi museum dekat England. Saya berkesempatan lah pergi ke England ni dan tengok sendiri museum tu, memang satu history lah untuk gerakan koperasi. Ya. Dan kalau tengok sekarang ini, daripada Rochdale punya pioneer ataupun pelopor daripada kedai Rochdale ini, mereka telah menggariskan beberapa prinsip. Ya, jadi prinsip-prinsip ini digunakan di seluruh dunia sebagai prinsip-prinsip koperasi. Nanti kita akan tengok ataupun kita imbas balik 7 prinsip koperasi yang diguna pakai. Ya, jadi kalau kita tengok gerakan koperasi secara mengikut gerakan koperasi antarabangsa, dekat Eropah, kebanyakan gerakan koperasi di Perancis banyaknya adalah koperasi pengguna. Kalau anda semua masih ingat, koperasi pengguna ni dia buat aktiviti apa? Siapa boleh jawab? Tak ada jawapan. Koperasi pengguna ni dia buat aktiviti seperti Rochdale ni lah. Dia buka kedai runcit, boleh buat kedai runcit, mini, stesen minyak, kedai buku. Itu adalah aktiviti-aktiviti untuk koperasi pengguna. Kalau di negara Jerman, Raffleson tu adalah nama orang ya. Raffleson ni antara orang yang mempelopori koperasi kredit luar bandar ataupun koperasi pinjam meminjam. Dan sekarang ini Raffleson ni dia dah jadi satu koperasi kredit di koperasi bank koperasi di Jerman. Ya, dah besar dah, dia lagi besar daripada bank rakyat dekat Malaysia. Dan kemudian di Denmark kebanyakannya banyak koperasi pertanian. Ya, berbanding kalau kita tengok dekat benua Afrika, jadi dekat benua Afrika ni kebanyakannya kita tahu Afrika adalah negara developing country, negara-negara yang sedang membangun. Jadi memang banyaklah koperasi-koperasi kredit yang diwujudkan. Ya, berbanding dekat Asia, jadi Malaysia sendiri memang mengguna pakai ataupun dia kopi ataupun dia mengadaptasi perundangan daripada negara India. Jadi dekat India memang banyak koperasi pertanian dan koperasi kredit luar bandar. Dekat Jepun dia ada banyak koperasi pertanian. Alhamdulillah saya baru balik training daripada Jepun untuk koperasi pertanian dekat Jepun bulan 11 tahun 2019 tahun lepas. Jadi banyak benda yang saya nak share dekat awak ni tentang koperasi pertanian. Mungkin nanti saya akan masukkan dalam mana-mana slide lah untuk sharing tentang koperasi Jepun. Kemudian dekat bawah kalau anda semua boleh tengok ada Ikatan Koperasi Antarabangsa. Ini adalah ICA yang merupakan satu badan puncak ataupun payung untuk gerakan koperasi di dunia. Jadi Malaysia pun adalah salah satu negara yang menjadi anggota kepada ICA ini. Jadi siapa yang jadi anggota ataupun mewakili Malaysia dalam ICA adalah Angkasa. Ya. Next, Roina. Seterusnya kita tengok macam mana gerakan koperasi di Tanah Melayu. Ya, kalau semua tengok yang pertama tu tahun 1922.
kalau kita tolak dengan 2020, tolak 1922, dah berapa tahun dah gerakan koperasi wujud dekat negara kita ni? Lebih kurang hampir 100 tahun kan? 98 tahun dah. Dah umur lebih kurang umur hampir umur Mahathir kot kan? Mahathir 93, 94 macam tu. Ya. Jadi kalau anda semua tengok, bayangkan 100 tahun dengan status ataupun ataupun status koperasi yang ada dekat negara kita sekarang ni. Rasanya macam adakah sepatutnya kita patut lebih berkembang ataupun kita biasa-biasa je? Pada pandangan saya sendiri, sepatutnya kita lebih hebat daripada Jepun dengan Korea. Ya, sebab kita lebih awal menubuhkan koperasi. Tapi hakikatnya, realitinya, perkembangan gerakan koperasi kita tidaklah sehebat negara-negara yang lain. Ya. Kalau kita tengok tujuan koperasi ditubuhkan di Tanah Melayu, pertama yang warna pink tu, untuk menangani masalah keberhutangan dalam kalangan kaki tangan kerajaan. Tahun 1922 memang orang kerajaan pun dah ada masalah hutang. Jadi apatah lagi tahun 2020. Memang ramailah rakyat kaki tangan kerajaan yang masih berhutang. Yang kedua, antara tujuan orang British ni perkenalkan koperasi adalah untuk menangani masalah hutang akibat penindasan daripada aktiviti pertanian penduduk rakyat desa. Kalau kita tengok untuk tujuan yang kedua ni, tahun 1922, tok nenek kita buat kerja apa? Bercucuk tanam kan? Cucuk tanam. Padi. Yes. Tanam padi, tanam apa lagi getah ataupun bercucuk tanam lain lah. Jadi nak kerjakan tanah tu perlukan modal. Kat mana nak dapat modal kalau orang miskin? Dia kena meminjam. Ada yang pinjam dengan ceti atau pinjam dengan orang kaya dan sebagainya. Jadi nak meminjam dengan orang kaya ni dia perlukan cagaran. Jadi ada satu isu pada tahun yang 1922 dan sebagainya. Ada satu yang dipanggil kunca. Jadi kalau orang yang buat padi, dia mungkin pernah dengar lah perkataan padi kunca. Padi kunca ni dia macam ni. Dia kita nak buat padi, kita tak ada modal, tapi kita pinjam duit, kita dah jual siap-siap hasil tuaian kita. Tapi kita tak tanam lagi padi. Jadi kesannya apabila padi yang ditanam tu tak ada hasil ataupun rosak dan sebagainya, tapi kita dah jual. Dan jadi terpaksalah pada ketika itu mereka kena serahkan dia punya tanah dan sebagainya. Jadi banyaklah tanah-tanah orang kampung tergadai pada ketika itu. Jadi itulah tujuan orang ataupun British pemerintah pada ketika itu, dia wujudkan koperasi supaya orang kampung ataupun kaki tangan kerajaan boleh simpan duit. Kalau dulu kita tak panggil koperasi, tapi kita panggil koperasi dengan nama Syarikat Kerjasama Jimat Cermat Pinjam Meminjam. Jimat cermat maknanya simpan duit dulu baru boleh pinjam. Tapi sekarang ni konsep dia dah lain. Kita masuk koperasi, kita pinjam duit, baru kita menyimpan. Jadi kalau semua tengok, koperasi pertama ditubuhkan menjalankan fungsi kredit sebab nak bagi pinjaman kepada rakyat. Koperasi pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu adalah koperasi namanya Syarikat Bekerjasama Jimat Cermat Pinjaman Wang Pekerja Jabatan Pos dan Telegraf. Pos dan Telegraf pada tahun 21 Julai 1922. Tapi sekarang ni koperasi ni masih lagi wujud tapi dia dah bercerai. Dia dah berpisah menjadi koperasi telekom ataupun Kotemas. Satu lagi jadi koperasi Pos Nasional Berhad ataupun Koponas.
Dan koperasi pertama luar bandar ataupun koperasi di kampung yang pertama diwujudkan adalah Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa di Parit Bunta Krian Perak. Ya, tapi koperasi ni sayangnya dia dah tak ada, dibubarkan. Antara sebabnya dia tidak ada pelan kesinambungan daripada koperasi. Maknanya kebanyakan orang yang jadi anggota koperasi adalah orang-orang tua, orang-orang lama yang tak ada pewaris. Jadi sayanglah koperasi ni. Ya. Jadi poin-poin dalam slide ni awak semua kena ingat ya, ini mungkin akan muncul dalam awak punya quiz, awak punya midterm dan boleh juga masuk dalam final. Perkataan-perkataan yang ada nombor-nombor, nama, ini adalah satu tips lah ke awak. Ini mungkin akan keluar dalam mana-mana exam ataupun quiz ataupun test dan sebagainya. Kemudian next. Okey, seterusnya daripada tahun 1922, kita tengok sebelum tahun 60-an, kebanyakan koperasi dia buat satu aktiviti ataupun fungsi. Kalau saya kata fungsi tu adalah maksudnya apa koperasi tu boleh jalankan. Dekat Malaysia ada 9 koperasi yang boleh didaftarkan ataupun 9 fungsi koperasi yang boleh didaftarkan dengan SKM. Nanti saya tugas anda semua ni, tolong cari apa 9 fungsi yang boleh didaftarkan dengan SKM. Ya, next class kita nak bincang. Ya. Fungsi koperasi yang sebelum tahun 60-an adalah koperasi kredit. Ya, kemudian kita merdeka tahun 1957. Jadi sebelum tu kita ada Perang Dunia, kemudian banyaklah dokumen-dokumen yang dimusnahkan oleh Jepun dan sebagainya. Kemudian tahun 1960-an, selain daripada maknanya sebelum tahun 60-an, koperasi boleh buat satu saja aktiviti. Maknanya boleh bagi pinjaman je. Kemudian selepas tahun 60-an, selain daripada aktiviti kredit, koperasi boleh buat aktiviti serbaguna yang lain. Contohnya boleh buat pasar mini, kedai dan sebagainya. Kemudian juga ada diperkenalkan koperasi sekolah. Ya, kalau awak semua perasan, koperasi sekolah hanya didaftarkan hanya untuk sekolah menengah sahaja. Jadi sekolah rendah kita tak ada koperasi sekolah. Jadi kalau dekat sekolah tu, sekolah rendah, dia ada koperasi, dia bukanlah koperasi sekolah yang berdaftar dengan SKM. Sebab nak menjadi anggota koperasi, nanti kita akan masuk kepada syarat-syarat nak jadi anggota koperasi, tapi ini saya maklumkan awal. Antara syarat nak jadi anggota koperasi, mestilah berumur 18 tahun ke atas untuk koperasi dewasa, ataupun bagi koperasi sekolah mestilah berumur 12 tahun ke atas. Sebab itu dekat sekolah rendah tak ada koperasi sekolah. Ya. Kemudian kita pergi kepada era tahun 1970-an, ini berlakulah penstrukturan gerakan koperasi. Ya, sekitar sebelum tahun 70-an, kalau nak daftar koperasi, kalau ketika ini sekarang, kita daftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dia ada nama lama dia. Ya, dia ada Jabatan Pendaftar, Jabatan Kemas. Tahun 1970-an, koperasi hendaklah berdaftar di kawal selia oleh Jabatan Pembangunan Koperasi atau nama JPK. Tapi dua koperasi yang berasaskan. Pertama, asasan ni dia dikawal selia oleh Lembaga Pertubuhan Peladang ataupun LPP. Ya, kalau koperasi yang berasaskan perikanan pula, dia dikawal selia oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Berhad. Tapi sekarang ini semua koperasi sekolah ke, koperasi asas tani ke, koperasi perikanan ke, semuanya dikawal selia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Sekejap saya baca dulu dalam grup ni apa ni. Madam tak dengar suara, itulah suara. Sekarang saya terputus line. Boleh sambung balik tu. Okey, ke mana-mana yang terputus line saya faham dan saya pun record juga. Ya. Jangan risau, saya record kita punya presentation petang ni. Nanti saya akan post balik dalam Google Classroom ya. Okey, kemudian era tahun 1980-an adalah berlakunya era baru koperasi. Kalau awak masih ingatlah kes Bank Rakyat. Sebab ada sesuatu yang berlaku pada Bank Rakyat pada era tahun 80-an yang menyebabkan Bank Rakyat special sikit berbanding dengan koperasi yang lain. Kalau tahun 1986 ni memang banyak kes yang berlaku, kes salah guna kuasa, kes salah guna duit oleh anggota lembaga. Tahun 1986 ni tahun saya lahir lah ni. Ya, berlaku masalah 24 koperasi pengambil deposit daripada bukan anggota. Ya, jadi kalau koperasi sekarang ni, kalau dia koperasi kredit, boleh tak dia ambil deposit ataupun deposit tu ambil duit lah. Ambil duit daripada bukan anggota. Ni satu soalan ya, boleh jawab. Siapa yang boleh jawab? Soalan saya ulang balik. Sekarang kalau contohnya koperasi A adalah koperasi kredit. Boleh tak koperasi A ini dia terima duit daripada bukan anggota? Boleh, Madam. Siapa yang bercakap tu? Siapa yang kata boleh Saya. tu? Saya tu siapa? Saya. Hello? Hifzuddin. Ya. Okey, siapa yang kata tak boleh tadi tu? Syahira. Syahira. Jawapan undang-undang kecil koperasi tu, bylaw. Each bylaw dia dah nyatakan kalau dia koperasi kredit, dia boleh terima deposit daripada bukan anggota dengan syarat kena dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Sekarang ni hanya satu koperasi je yang boleh terima dua koperasi yang boleh terima deposit daripada bukan anggota. Pertama adalah Bank Rakyat. Bank Rakyat, betul. Yang kedua, satu lagi bank, BSN. apa dia Amirah? BSN. BSN? BSN bukan koperasi. Co-op bank. Co-op bank pertama. Ya, Co-op bank pertama. Sebab dua koperasi ini dia adalah fungsi perbankan. Dua koperasi perbankan. Jadi kalau koperasi lain, dia dengan fungsi kredit, dia tak boleh simply ambil duit daripada orang bukan anggota ya untuk melabur dalam mana-mana skim dia, kecuali dapat kelulusan daripada skim tu. Nanti kita akan bincang lain. Kemudian tahun 1990-an, kalau masih ingat, mungkin awak semua tak lahir lagi kot tahun ni tahun 1990-an ni. Jadi tahun 1990-an tak lahir lagi kan? Awak semua ni lahir tahun bila ni? 2000? 1998. 2001. Ya.
Okey, adik-adik semua ni. 2001. Tahun 1997, tahun 1997, 1998, Malaysia berlaku recession ataupun kegawatan ekonomi pada ketika tersebut. Jadi banyak koperasi yang buat pelaburan saham, ramai yang rugi. Ya, jadi kita akan tengok nanti apa peraturan-peraturan berkaitan tentang pelaburan saham. Kemudian era tahun 2000 ini adalah dikeluarkan oleh SKM Dasar Koperasi Negara, ni boleh baca. Kemudian 2011 ini DKN yang kedua lah yang patutnya berakhir 2020. Antaranya kita sepatutnya mencapai menyumbang 50 bilion kepada KDNK negara. Namunnya saya rasa kita tak mampu nak capai 50 bilion lah. Sebab tahun lepas pun kita sampai, saya tak ingat berapa 30 atau 40 bilion lah. Sumbangan koperasi dalam keluaran KDNK negara. Next, Rowena. Next. Okey, ni semua awak boleh baca lah. Ya, maksud kerjasama dan sebagainya. Next. Okey, apa tu koperasi? Jadi koperasi ni maksudnya ni ada dinyatakan dalam dalam Akta Koperasi. Awak boleh nampak ke ni skrin saya? Nanti Tak nampak, madam. oh tak nampak ya, hanya boleh nampak slide Rowena sahajalah. Nampak kabur. Oh kabur. Kecil. Kecil. Saya ada tunjukkan buku Akta Koperasi 1993. Sebenarnya saya nak mewajibkan untuk anda semua memiliki buku Akta Koperasi 1993. Kalau dulu-dulu saya bagi free je dekat student saya. Tapi sekarang ni nampaknya anda semua kena beli sendirilah. Ya, boleh cari dekat kedai buku ataupun dekat boleh juga Google cari soft copy punya online, tapi awak kena tengoklah pindaan dia mestilah yang terkini. Ya. Nanti kalau saya cuba tengoklah, kalau saya ada online saya akan forward dalam group. Ya. Sebab semua kena yang tu kita akan madam refer pada ada berapa muka surat? apa dia? Yang tu ada berapa muka surat? Apa muka surat? Berapa muka surat yang buku dengan madam tu? Oh, berapa muka surat? Ada 200. Oh. Sebab 200 muka ni surat. kita orang Seirzak ada bagi ni PDF pasal Akta Koperasi 1993 tapi ada 78 muka surat siap. Oh, maksudnya dia ada akta saja. Sebab dalam buku ni dia ada peraturan-peraturan koperasi sekali. Nanti awak tolong forward ni Yuzazmi ke? Ya, madam. Susahlah nak sebut nama awak ni. Ataupun panggil Azmi je. Boleh madam. Nanti tak apalah, macam tak setuju je kan Azmi kan. Nanti Yuzazmi Nah, tolong forward PDF version tu dalam grup WhatsApp. Nanti saya tengok itu adalah yang slide yang adalah version yang terkini ataupun yang lama. Nanti forward dalam grup WhatsApp. Okey. Okey, apa itu koperasi? Kalau mengikut pernyataan identiti Manchester, dia kalau koperasi dia adalah pertubuhan yang bersatu anggotanya demi mencapai 3 aspirasi ataupun 3 kepentingan dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. Next. Okay. Dari segi nilai-nilai koperasi, ada 6 nilai yang perlu diterapkan oleh anggota koperasi. Yang pertama, membantu diri sendiri. Kenapa kita kata bantu diri sendiri? Nak menjadi anggota koperasi, kita kena bantu diri sendiri dengan join koperasi, kenalah bayar modal saham. Jadi kalau kita sendiri nak mengharapkan orang lain bantu
pun tak boleh juga kan. Jadi nak harapkan orang lain bantu kita, kita kena bantu diri sendiri dengan sumbang modal saham dalam urus niaga koperasi. Ya, modal saham tu contohnya modal fee masuk, modal saham, modal share. Modal saham dan modal share ni adalah perkara yang sama ya. Modal share ataupun modal yuran. Yang kedua, bertanggungjawab atas diri sendiri. Jadi bila kita dah jadi anggota koperasi, dah bayar modal, dah bayar saham. Jadi kita kena bertanggungjawab lah. Kalau koperasi buat mesyuarat, kita kena hadir. Bukan hadir begitu saja. Hadir dan mestilah terlibat dalam membuat keputusan. Kalau kena mengundi, kena bersama-sama mengundi. Ya. Kemudian yang ketiga, demokrasi. Maknanya setiap pemilihan keputusan mestilah memerlukan keputusan majoriti. Yang keempat adalah sama rata. Ya, maknanya semua orang ada hak yang sama rata untuk terima maklumat yang sama, ya, hak untuk didengar, kemudian hak untuk ambil bahagian. Yang kelima adalah equity. Apa yang dimaksudkan tentang equity adalah keadilan. Ya, contohnya, kalau saya masuk jadi anggota koperasi, bayar saham sebanyak RM100. Kemudian koperasi isytiharkan 10% tahun tu nak bagi dividen. Ya, jadi 10% daripada saham saya 100, saya boleh dapat RM10 saya punya dividen. Ya. Kemudian contohnya pula kalau you Zazmi, ya, dia ada saham RM1,000. Daripada RM1,000 tu 10% dia boleh dapat dividen sebanyak RM100. Jadi saya yang sumbang modal saham RM100, saya dapat dividen RM10, saya tak puas hati, boleh tak saya minta nak dapat dividen hak yang sama macam Yuzazmi, RM100? Tak adil lah, sebab saya hanya sumbang 100, Yuzazmi sumbang RM1,000. Jadi orang kata sama rata tapi tak sama rasanya dari segi keadilan. Kalau kita sumbang, kita bagi modal yang lebih, kita akan dapat pulangan yang adil lah untuk sumbangan kita. Yang keenam adalah perpaduan. Ya, maknanya koperasi buat aktiviti untuk kebajikan anggota dan juga dengan menjalinkan kerjasama dengan koperasi yang lain. Next. Okey, yang ini saya harap anda semua boleh hafal. Ya, dalam prinsip-prinsip koperasi, seluruh dunia mengaplikasikan 7 prinsip koperasi yang sama, iaitu keanggotaan terbuka dan sukarela. Ya, sukarela nak masuk koperasi, kalau nak keluar koperasi pun tak ada siapa nak boleh halang. Pengurusi koperasi sendiri pun tak boleh nak halang kalau ada anggota yang nak berhenti. Ya, tetapi perkataan terbuka tu tidak bermakna sesuka hati kita boleh jadi anggota koperasi mana-mana koperasi. Contohnya, boleh tak saya, Puan Arma ni, boleh tak nak jadi anggota koperasi polis? Boleh kalau Puan Arma kerja polis. Kaki tangan Ya. polis. Ya, jawapannya boleh kalau saya adalah anggota polis, ya, ataupun suami saya adalah kaki tangan polis, ya. Jadi maknanya walaupun dia terbuka, dia masih lagi tertakluk kepada undang-undang kecil koperasi tu. Kita kena tengok syarat nak jadi sesebuah anggota koperasi tu apa dia, ya. Kemudian saya nak tanya, ICOO College ada koperasi ke? Ada. Ada. Semua dah jadi anggota koperasi. Kita orang bayar 100. Dalam kelas saya ni, siapa yang jadi ALK koperasi? Tak ada. Fat. Tak ada lah ni. Fatih. Tapi mic dia problem tu. Oh, okey. Tapi adalah wakil ALK dalam koperasi ICOO. Okey, yang kedua, prinsip yang kedua adalah kawalan demokratik anggota. Apa yang dikatakan tentang demokratik?
Apa yang dikatakan tentang demokratik, maknanya setiap anggota dia membawa satu undi. Tak kira lah berapa banyak saham yang dia ada, dia kena bawa satu undi sahaja. Ya, jadi maknanya kalau dalam mesyuarat agung memerlukan pemilihan, dia hanya boleh mengundi satu, maknanya seorang tu dia hanya bawa satu undi saja. Bukan sebab dia ada 10,000 saham dalam koperasi, dia ada 10 undi, tak. Jadi satu orang bawa satu undi saja. Dan semua anggota layak untuk bertanding dalam mana-mana pemilihan ALK kalau dia layak lah. Ya. Yang ketiga, penyertaan ekonomi anggota. Maknanya bila dah jadi anggota, kita kena membantu menyumbangkan modal untuk aktiviti koperasi. Sebab koperasi memerlukan modal nak buat bisnes kedai runcit, nak buat bisnes pertanian ke, perikanan ke, nak buat rumah ke apa. Jadi perlukan sumbangan modal daripada anggota. Yang keempat adalah autonomi dan kebebasan. Apa yang dikatakan tentang autonomi, maknanya kita ada undang-undang kita sendiri. Sebab itu dalam koperasi ada undang-undang kecil koperasi. Ya, dan dalam koperasi keputusan yang tertinggi dalam sesebuah koperasi adalah terletak haknya dalam Mesyuarat Agung Koperasi. Sebab dalam Mesyuarat Agung Koperasi kita ada pemilihan untuk sesuatu keputusan dibuat. Contohnya kita nak lantik ALK dalam Mesyuarat Agung, kita nak putuskan belanjawan dalam Mesyuarat Agung, kita nak putuskan sesuatu perkara ya ikut agenda-agenda semua dalam Mesyuarat Agung. Yang kelima, koperasi juga perlulah memberikan pendidikan dan latihan kepada anggota dia. Kalau koperasi tak boleh nak didik anggota sendiri, koperasi boleh hantar anggota dia ataupun pengurusan ataupun lembaga dekat institusi yang lain lah. Contohnya macam IKM ataupun College iCo-op ataupun mana-mana institusi swasta yang lain. Kalau dekat luar negara dulu-dulu, ya koperasi tu sendiri yang train, yang latih, yang beri latihan kepada anggota dia. Ya. Yang keenam adalah kerjasama antara koperasi. Dalam di Malaysia ni hanya ada 3 je koperasi yang boleh berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang pertama adalah koperasi atasan, yang kedua adalah koperasi menengah, yang ketiga adalah koperasi asas. Ya, jadi yang atas tu, koperasi atasan tu hanya ada satu saja, iaitu Angkasa, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad. Ya, jadi di bawah Angkasa kita ada koperasi menengah yang mana koperasi menengah terdiri daripada gabungan-gabungan koperasi asas. Dan yang terbawah sekali kita ada koperasi asas yang mana keanggotaannya adalah terdiri daripada individu-individu, manusia yang jadi anggota kepada koperasi asas. Tak apa, yang ni nanti kita akan bincang nanti ya. Jadi bermakna kerjasama antara koperasi boleh secara menegak, maknanya koperasi atasan boleh bekerjasama dengan koperasi asas, dengan koperasi menengah, ataupun koperasi boleh bekerjasama secara mendata. Mendata tu maksudnya koperasi asas kerjasama dengan koperasi A, B, C, D, koperasi asas yang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah mengambil berat terhadap masyarakat. Ya, selain daripada buat aktiviti yang hanya untuk mengaut keuntungan, koperasi jangan lupa kena mengambil berat tentang alam sekitar dan juga masyarakat yang berada di sekitarnya. Ya, jadi prinsip-prinsip ni kalau kita tubuhkan koperasi, kita kena jangan lupa untuk setiap aktiviti yang kita buat mestilah berbantukan kepada prinsip-prinsip koperasi ni. Seterusnya next. Okey. Ni yang kedua, slide kedua terakhir tak silap saya ni Jadi apa beza koperasi dengan syarikat swasta yang lain? Ya, jadi koperasi adalah entiti yang ketiga lah selain daripada kerajaan, kita ada swasta dan juga koperasi. Jadi koperasi dia ada akta yang tersendiri. Kalau swasta ni dia banyak. Kita ada syarikat, kita ada enterprise, kita ada partnership, kita ada apa lagi? Entiti-entiti swasta yang lain. Kalau koperasi dia tertakluk kepada Akta Koperasi 1993. Contohnya kalau swasta, syarikat dia tertakluk kepada Akta Syarikat.
Ya, hanya begitu juga dengan yang entiti-entiti yang lain. Kalau kita tengok koperasi, tujuan koperasi ditubuhkan sebab kita nak bantu anggota untuk memberikan perkhidmatan dan juga bantu dari segi 3 perkara. Kita nak tingkatkan ekonomi anggota koperasi, kita nak bantu meningkatkan taraf sosial anggota dan kita nak bantu tingkatkan dari segi budaya anggota koperasi kita. Ya, berbeza dengan swasta, ditubuhkan hanya untuk dapat duit sahaja. Ya. Kemudian modal di koperasi disumbangkan oleh anggota. Berbanding dekat swasta, ya, modal disumbangkan oleh pelabur ataupun board of director, lembaga pengarah. Dasar di koperasi ditentukan oleh anggota dalam mesyuarat agung, ya, manakala swasta dasarnya mestilah ditentukan oleh lembaga pengarah. Ya. Kemudian kawalan di koperasi secara demokratik. Satu anggota boleh mengundi. Ya, manakala swasta, kawalannya adalah berdasarkan berapa pemegangan saham oleh pelabur-pelabur. Pulangan keuntungan di koperasi akan dikembalikan balik kepada anggota dalam bentuk dividen, dalam bentuk tabung pendidikan, dalam bentuk macam-macam lagi lah tabung-tabung yang boleh diwujudkan dalam koperasi. Berbanding di swasta, kalau company tu dapat untung, ya, hanya untung tu boleh dinikmati oleh pemegang saham sahaja. Ya. Kemudian di koperasi motivasinya adalah berdasarkan keperluan anggota. Apa sebenarnya yang anggota perlu? Contohnya dekat kampung, anggota perlukan kedai sebab susah nak cari, nak beli barang, kena travel jauh daripada kampung untuk dapatkan bekalan. Jadi ditubuhkan koperasi di kampung tu untuk anggota kampung ataupun rakyat ataupun penduduk kampung mendapatkan keperluan asas. Berbanding kalau swasta ditubuhkan, ya, dia create ataupun dia expand bisnes dia hanyalah untuk keuntungan pelabur-pelabur sahaja. Jadi kita boleh nampak apa beza koperasi dengan swasta. Kalau kita nak kaya, sebenarnya kita kena tubuh koperasi ke kita kena wujudkan syarikat? Ni soalan. Kalau nak Macam kaya, kita nak tubuh koperasi ke kita nak buka syarikat? Syarikat. Ya. Awak kena ingat nanti kalau awak semua kerja, jangan fikir awak buka koperasi, awak nak kaya. Tak boleh. Tak boleh nak kaya. Sebab koperasi ni dia tak boleh keuntungan sahaja. Dia kena fikirkan tentang kita tengok baliklah 3 tujuan koperasi ditubuhkan, ya, sebab nak berikan pendidikan, ya, nak meningkatkan taraf sosial, ya, dan juga budaya kepada anggota. Jadi ramai yang saya pernah mengajar koperasi-koperasi dekat luar, dia kata dia buka koperasi ni sebab nak dapatkan grant daripada kerajaan, ya, nak buat bisnes ni. No. Tak ada. No such thing. Kalau you nak kaya, you tak boleh nak buka koperasi. Koperasi ni kita nak kemakmuran tu diberikan sama rata kepada anggota-anggota kita. Jadi kalau nak kaya, bukalah company sendiri. Ya. Okay, dan yang terakhir Rowena. Dan yang terakhir, ini kalau awak semua tengok, okey, ni yang terakhir. Sektor koperasi dia di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sebelum MEDEC ni, koperasi ni dah duduk dekat macam-macam kementerian. Dekat Kementerian Tanah pun pernah duduk. Dekat KPDN KK, KPDN HIP, macam-macam kementerian. Dan terkini, koperasi diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Siapa nama menteri kita ni? Siapa boleh jawab? Saya bagi
kebenaran keluar awal. Seorang pun tak tahu. Mana ni? Nanti hampa carilah ya. Datuk Sri Wan Junaidi, tepat. Madam. Dia orang mana? Orang mana? Dia orang Sarawak. Dia orang Sarawak. Sebelum Datuk Seri Wan Junaidi ni, kita ada Datuk Seri, siapa orang Melaka tu? Ali Rustam. Ali Rustam pula dah. Datuk Seri Muhammad Apa putu-putu Hifzuddin? Datuk Seri Muhammad Rizwan. Datuk Seri Muhammad Rizwan. Ya, betul. Awak semua kena take note lah benda-benda macam ni. Ya, itu dah mantan dah. Sekarang ni ingat yang terbaru Datuk Seri Wan Junaidi. Mana tahu ni keluar exam ke? Mana saya tak tahu. Okey. Dan setiap koperasi yang ditubuhkan didaftarkan mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan setakat ni kita ada lebih kurang 14,000 lebih koperasi yang berdaftar dekat Malaysia. Ada yang aktif, ada yang dormant, ada yang tak aktif, ada yang tidur lah, apalah tak tahulah kan. Tambah pula dengan situasi COVID, ramai yang masih mengalami masalah. Jadi dekat SKM dia ada akta dia tersendiri. Ya, dia ada Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Maknanya antara tugas-tugas SKM mendaftarkan koperasi dan juga menguat kuasa undang-undang. Dan kemudian kita ada Bank Rakyat. Kenapa saya kata Bank Rakyat special? Sebab Bank Rakyat kalau koperasi lain dia hanya guna pakai Akta Koperasi 1993 sahaja. Satu je akta. Tapi Bank Rakyat dia ada 3 akta yang kawal dia. Selain daripada Akta Koperasi, dia ada Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan juga Akta DIFIA. Disebabkan oleh krisis yang berlaku pada Bank Rakyat pada tahun, saya tak ingat tahun berapa ya. Ini sebabkan oleh Bank Rakyat, dia menaja perlawanan. Awak semua tak lahir lagi waktu ni. Saya pun tak lahir lagi waktu ni rasanya. Dia menaja perlawanan Gusti Muhammad Ali melawan Joe Buckner. Jadi memang Saya cerita pasal tahu ya? tinju tu. Nanti baca kertas putih Bank Rakyat ni. Disebabkan oleh daripada insiden tersebut, kerajaan Malaysia terpaksa masuk campur tangan untuk menyelamatkan Bank Rakyat lah. Sebab tu Bank Rakyat dia ada 3 akta. Dan kita ada selain daripada SKM, agensi yang terlibat dengan pembangunan koperasi adalah Institut Koperasi Malaysia, IKM, yang mana IKM menjalankan 4 fungsi, bagi training, buat penerbitan, buat penyelidikan dan juga bagi konsultasi. Jadi sebenarnya saya daripada pusat penyelidikan kami buat research. Selain dia buat research, saya juga adalah managing editor untuk jurnal Malaysian Journal of Cooperative Studies. Jadi mungkin lepas ni kalau awak berminat nak tulis jurnal, mungkin bolehlah berhubung dengan saya. Dan selain daripada IKM, kita juga ada satu lagi Angkasa. Angkasa ni merupakan badan puncak koperasi. Jadi walaupun dia badan puncak, tak semua koperasi jadi anggota kepada Angkasa. Sebab nak jadi anggota Angkasa, dia kena bayar saham, iuran dan sebagainya. Nanti kita akan cerita lain. Okey, setakat ni ada sebarang soalan, mungkin boleh telah mencetuskan beberapa refreshment baliklah terhadap subjek-subjek yang lepas. Ada sebarang soalan?
Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ya. Ada ke tak ada? Tak ada saya anggap tak ada soalan lah. Jadi saya akan tangguhkan kelas untuk sesi hari ini. Okey, Rowena boleh stop present. Mungkin saya akan tangguhkan untuk sesi kita pada setakat ini saja dulu. Cuma beberapa peringatan, mohon nanti untuk lengkapkan kalau siapa yang belum sekejap ya. Okay. Siapa yang belum lengkapkan survey entrance tu, saya lengkapkan dan boleh hantar dalam komen dalam Google Classroom. Dan juga apa lagi yang diperlukan? Okay, nanti saya akan tengok PDF yang Yuzazmi hantar. Dan juga minggu depan saya akan masukkan slide sebelumnya sebelum kita start kelas. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Saya harap ya. Yang Google Classroom tu, ada letak tempat attachment sebab kat komen tu tak boleh nak letak attachment. So, boleh letak dekat mana Amira? Madam kena buat baru yang boleh student letak attachment. Tak ada Kat komen tu saya tak boleh nak buat. Tak boleh nak letak. Kalau macam tu, dia dekat mana lagi yang boleh letak? Hantar kat WhatsApp tak ada ke madam? Boleh, tapi saya takut WhatsApp hang. Boleh tak email saya? Boleh madam. Nanti saya Boleh, masukkan email address saya dalam Google Classroom. Dia awak hantar dekat sana. Okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak di atas perhatian anda semua. Saya minta maaf sebab ini Google Class yang pertama untuk saya. Next time kita akan cuba yang lebih baik. Alright, thank you very much. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye, thank you. Thank you madam. Salam madam, thank you. Madam.